Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Hasifah binti Marzuki. Nombor matrik 9905200359520001 dari Open University Malaysia, Kota Baru, Kelantan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dari psikologi pendidikan dan kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan terlebih dahulu apakah itu dimaksudkan dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting bagi para pendidik dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan sokongan penuh dalam menilai, memerhati, melaksana dan merancang. Psikologi pendidikan juga adalah usaha pembelajaran berdasarkan potensi, tingkah laku, perkembangan, kebolehan serta latar belakang seseorang. Seterusnya, konsep teori tingkah laku. Konsep teori tingkah laku merujuk kepada pendekatan dalam psikologi yang menekankan kajian tingkah laku individu yang boleh diperhatikan dan diukur. Di samping itu, konsep tingkah laku merujuk kepada cara seseorang berinteraksi dan bertindak. Seseorang bertindak dan berinteraksi mengikut situasi tertentu yang dipengaruhi oleh persekitaran, sosial dan kognitif. B.F. Skinner. Perkembangan teori tingkah laku dipertengahkan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner menyatakan pembelajaran berlaku apabila seseorang membina pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan pengalaman. B.F. Skinner turut menyatakan psikologi adalah satu cabang penyiasatan saintifik ke atas mental dan tingkah laku seseorang. Tingkah laku boleh diperhatikan secara langsung ataupun tidak langsung. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kepentingan tingkah laku dalam pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan tingkah laku dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan proses pembelajaran yang positif. Sebagai contoh, guru boleh memberikan soalan tentang teka-teki sebelum memulai pembelajaran. Saya ingin memaparkan video lakonan saya di dalam kelas bersama beberapa pelajar. Apalah, hari ini cikgu nak bagi teka-teki. Apa dia, cikgu? Antara bateri dengan pensel, yang mana satu lagi pandai? Pensel. Kenapa? Tak tahu. Salah. Mestilah bateri. Sebab bateri 3A. Kalau pensel 2B. Selain daripada teka-teki yang saya ajukan itu, para pendidik boleh memberikan soalan berkaitan dengan subjek yang mereka ajar. Dengan cara para pendidik memberikan soalan berkaitan teka-teki sebelum memulai waktu pembelajaran, pelajar akan aktif berkomunikasi, aktif bertanya, aktif menjawab soalan yang diajukan. Di samping itu, teka-teki ini dapat mencetuskan rasa ingin tahu kepada para pelajar. Oleh itu, sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, haruslah menyediakan tugasan dengan pelbagai cara yang dapat mencetuskan rasa ingin tahu dan semangat setiap para pelajar. Seterusnya, meningkatkan hubungan baik antara guru dan pelajar. Sebagai guru, kita haruslah menunjukkan sikap hormat, kerjasama dan tanggungjawab kepada pelajar. Dengan menunjukkan sikap hormat, ia dapat memberikan kesan yang sangat positif kepada para pelajar. Sebagai guru, kita tidak boleh menggunakan perkataan kasar yang dapat menggunakan perasaan pelajar. Penggunaan perkataan kasar dalam pengajaran dan pembelajaran dapat merosakkan tingkah laku seseorang pelajar. Oleh itu, sebagai seorang guru, haruslah menunjukkan teladan dan nilai-nilai murni yang baik dan positif. Kesimpulannya, konsep tingkah laku dalam pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran kerana ia mempengaruhi keberkesanan proses pendidikan secara keseluruhan. Tingkah laku yang positif seperti disiplin dan kerjasama bukan sahaja dapat menyumbang kepada pencapaian akademik, tetapi ia juga dapat membentuk persekitaran yang harmonis dan kondusif. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum.